Dia kalau last kita basah kuliah tak apa. Balik lah. Tapi kalau dah basah masuk sini, tak boleh lah. Okey. Untuk racun serangga, saya pergi pada serangga dulu. Sekarang saya straight to the point. Penyakit apa, racun apa nak kena pakai? AI dalam racun apa nak kena pakai? So saya tak ada nak cerita lah. Nak campur ke tak campur, itu technical. Tapi kita pergi kepada solution untuk masalah serangga. Biasa yang berlaku pada pokok durian ni usia muda lah. Yang pertama, Itu ni penting ni. siapa boleh sebut kan? Jangan. Yang dia tahu. Ha? Apa? Serangga plastik dia. Tak, jenis. Kritik. Jadi, tuan-tuan sebut yang tahu, saya bagi dia punya solution lah. Racun apa yang kena pakai. Jadi, Untuk saya ni. beza. Kau tahu. PSY. LLID. Okey, lepas tu? Bena. Apa lagi? Apa bena? Pengorek batang. Sudah ambil. Vegetatif kan? Lagi? Oh, belalang. Belalang. Kumbang. Kumbang. Kumbang koboi. Kembang kabut. Kumbang koboi dengan belangkas. Satu spesies. Ini lah, spesies. Besar sikit tu. Lagi? Bananas. Okey, ada lagi? Kanker dah tahu kot. Saya ambil yang tak cerita lagi, yang bayi mungkin tak cerita lagi, insyaAllah saya bagi bahan AI dia lah. Racun apa yang nak kena guna? Okey. Okey, tu je. Jadi Tritik, tu sailik, bena, batang. Okey. Untuk serangga dahulu Serangga dahulu. Okey, tritik ni dia biji-biji bawah daun. Dia kalau dia pulih dia akan jadi hitam. Yang ni yang sekarang ni jadi outbreak dekat laut. Sekarang ni yang tengah jadi satu isu besar ni. Dan benda ni dia makan masa. Biasa 3-4 bulan dia baru sembuh. Bukan kata hari ni kita sembuh, lepas tu tak datang lagi pun tak sembuh. Kita harapkan kesembuhan daripada pokok. Daripada tu memang tak jadi. Tak boleh. Dia kena selang seli. Dan biasanya racun ni dia kena selang seli supaya parasit ataupun serangga ni tak bina imun. Boleh faham? Dia tak bina imun. Tukar-tukar lah. Cuma kita akan bagi AI yang sama, yang boleh kita guna untuk parasit. Macam tritik ni biasa kita akan guna satu abamectin. Abamectin. Biasa AI dia dalam 1.8%. Okey. Kita boleh selang-seli dengan bukan yang COVID abamectin. Ya. Okey, boleh selang-seli dengan white oil. Nampak saya straight to the point lah, senang nak pegang masa sikit. White oil ni yang borol. Alberol. Betul. Katakanlah ini sembuhan lah, jenis tidak ada sentuhan. Kita sembuh, telur dia kena, tritik tu kena, dia mati, dia hitam. Paling dalam dua ni paling cepat berkesan abamectin lah. Biasa kalau kita sembuh hari ni, esok kita datang pun dah mula nampak lah kesan. Dia jadi hitam tu, dia hangus dekat gigi-gigi tu, maknanya dah pulih. Okey, dah pulih. Kalau katakanlah lah, bagi pokok sekarang ni pun dah teruk sangat, hampir semua kena. Kita takkan kita nak sembuh semua kan. Mungkin kita buat sekali dua okey. Tapi untuk jangka masa panjang kita boleh pakai sistemik. Cadangan bukan Furadan tapi kita pakai Dino Tefuran. Ini yang sistemik punya. Kita tabur je dekat pangkal, kita bacur dengan air, kita siram dekat pangkal. Dia sistemik. Dan dia punya residu dia tu untuk Dino Tefuran ni selama 1 bulan, 40 hari. Maknanya dalam tempoh tu bila dah pulih, tritik tu dah mati. So dalam tempoh 40 hari tu tak ada serangan baru.
yang datang. Tapi after that, selepas 40 hari tu boleh lagi berlaku serangan teratik. Cuma ni pencegahan untuk sistemik, ini sentuhan. Faham kan? Sistemik dengan sentuhan. Saya rasa dia dalam nota tu. Berkenaan racun sentuhan dengan sistemik. Bagaimana dia punya tindak Dia balas. tabur je. Dia biji ke Tabur apa? ataupun kita bancu air. Bancu air siram kat pangkal. Siram kat pangkal. Dia sistemik. Okey. Untuk kutu silid yang putih-putih dekat daun tu, biasa dia serap pada waktu panas, dan yang kedua macam cik dia bagi tahulah dekat pucuk-pucuk muda yang baru keluar tu. Dia akan attack kat situ. Kalau kita biar lama-lama, bila daun tu nak kembang, nak besar, dia jadi mengelekot. Kedut. Itu dah orang kata apa, dah stage 2, 3 tu. Dah teruk lah. Jadi bila nampak ni, kita boleh guna white oil. Okay. White oil boleh, neem oil pun boleh. Okay. Benar pun benar ni pun sama, pakai white oil boleh, neem oil pun boleh. Lepas tu Benar tu, nyapit macam mana Pak? yang putih-putih dekat permukaan daun. Yang tadi putih-putih tadi tu? Yang putih-putih gantung macam Yang tujuh banyak tadi tu? itu putus silid. Putus saya dah. Itu putus silid. Tu guna white oil lah. Itu guna white oil, tapi benar pun sama, boleh pakai white oil. Dia jadi tompok-tompok dekat permukaan daun dia putih. Nanti saya tunjuk gambar lah dalam grup, kita hantar, kita bagi tahu. Tapi dia punya solution sama. Solution ini. Okey. Untuk pengorek batang ni dia kena pakai racun sistemik. Okey. Delta sistemik. Dia method. Tengok dia metod kan. Delta Tapi nak pakai itu boleh juga kan. Delta boleh. Dia metod, satu lagi delta metrik. Desis. Yang desis 25 dia. Okey ni. Tuan-tuan nak tengok AI dia tu, tengok kat sini Takut saya dah sebut daripada tadi AI tu apa, tak tahu kan. So AI tu kat sini. AI tu? Bahan aktif dia. Active ingredient. Aktif ingredient. Dia punya berapa persen kandungan bahan aktif dia. Lagi tinggi lagi kuat. Lagi cepat. Contohnya macam bahan aktif kita biasa kita jumpa 1.8. Dia ada lagi tinggi 2.4. Ada lagi tinggi. Kita boleh je nak, yang ni kita nak Tak nak buat apa, serang seli ataupun jarak tu katakanlah 1.8 kita pakai tak berkesan, kita boleh guna yang 2.4. Tapi dia mahal sikit, lagi pekat. Dia bang itu dia kuat bau. Dah apa-apa racun pun kalau kita nak guna kena pakai je lah. Safety first lah. PPE kena pakai. Lepas tu okey, ni satu lagi kita boleh selang seli. Kalau saya buat dah ni maksudnya tuan-tuan kena selang seli lah, jangan campur. Tapi selang seli, contoh hari ni kita pakai ataupun minggu ni kita pakai, minggu depan pula kita consume bahan aktif yang lain. Kalau teruk sangat, hari ni kita pakai, tulak kita guna yang lain. Satu lagi, delta metrik. Okey, untuk pengorek batang. Pengorek batang ni simptom dia, bila ada serangga dalam batang tu, dia akan kering dekat pucuk dulu. Dia tak gugur. Pokok tu dia tak gugur. Let's say lah macam ni Okey, ni pokok kita tanam. Okey, yang bila ada kena serangan pengorek batang ni, dia akan attack dekat sini, bahagian ni. Okey, simptom dia kita boleh lihat kat sini, dia akan kering kat sini. Daun tu tak gugur lagi tapi jadi hitam. Kita ada sampel gambar kan. Nanti insya-Allah nanti kita hantar lagi tengok contoh pokok yang kena pengorek batang macam mana nak kenal dia punya simptom dia. Di atas tu dia akan kering hitam, kehitaman daun tu. Tapi yang bawah ni hidup ni. So kalau berlaku macam ni, tuan-tuan tengoklah dekat dia panggil lubang jarum ni, dia tak besar. Dia kecil je, halus. Kat situlah serangga pengorek batang ni masuk. So apa solusi dia? Boleh guna racun yang kita show je lah.
Limited ataupun delta matrix. Okey. Yang saya bagi ni semua yang spesifik untuk dia je. Yang paling berkesan lah. Boleh nak pakai yang lain. Macam memang kita nak pakai abang matrix pun boleh, tapi dari segi efisien kesanan untuk nak bawa untuk kuliah tu lambat. Okey. Contoh lagi. Okey, yang ni belalang Belalang kita akan guna bahan aktif dia tabarin. Ya. Untuk belalang. Tak silap saya dia punya distribution dia ni Syngenta. Yang ni memang khas untuk belalang. Racun ni. So, tengoklah, ambil lah nota berkenaan ni sebab kita tak perlu nak bazir kos. Nak beli yang ikut suka hati, nak beli racun kan. Jadi pakai yang spesifik untuk penyakit ni. Boleh faham Okey, kumbang kaboy. Kumbang kaboy boleh consume juga yang pengorek batang. Biasa kita pakai delta. Yesis tu boleh lah, yesis. Masalah kubang kabui belalang ni masalah kita punya pengurusan kita lah. Lalang kita tak buang, kita tak mesin, kita biar je semak samun tinggi panjang. So memang risikonya dua ni dapat. Belalang dengan kubang kabui. Ini kena jaga lah. Kalau kuning, gula kuning. Apa dia? Belalang kuning. Yang kuning. Yang yelah, belalang kuning lah yang besar kan. So yang ni lah. Dia makan daun tu pun dah habis daun. Habis dia makan daun. Bakar lah. Dia bila dah kena ni, dah kena penyakit, dah kena serangga ni, habis dia makan daun pokok tu stres. Dia panggil biotik. Silap biotik stres disebabkan penyakit. Bila jadi macam tu, tuan-tuan buat treatment dulu, dah pulih esok kena masuk hormon. Kena masuk amino dulu. Amino dengan hormon. Bau baja. Okey? Biasanya pokok yang kena serangan serangga ni bila dah pulih balik, dia lagi rancak naik. Lagi sembuh. Kebiasaannya lah. Contohlah, pernah dengar kan orang buat teknik teriahan batang. Dia kikis sikit batang nak bagi besar. Itu kenapa boleh jadi besar, boleh gemuk kat bahagian tu je, kat atas pun. Situ gemuk. Itu sebab faktor stres tadi lah. Bila kita streskan pokok, apa yang berlaku? Bila kita streskan pokok, apa yang berlaku? Ratio carbon nitrogen tu tinggi. Dia makin tinggi. Bila tinggi, pasal tu pokok yang kecil boleh tiba-tiba keluar bunga. CN ratio tu. Dia lebih dari 18, automatik dia keluar bunga. Sebab tu pokok kecil pun ada je yang keluar bunga. Bukan kita nak kata, oh bagus batu ni, awal buah. Tanam 6 bulan dah keluar. Tak. Sebab dia tengah mengalami tekanan pada pokok. Kalau dia jadi buah lah, boleh makan. Tak kena buang. Kena buang. Kalau tak, side effect dia pada daun nanti. Okey. Dan yang last sekali anak-anak semua tahu tu. Semua boleh bagi tahu. Apa AI ni? Jadi dia punya Fitma ni dia punya apa ni? Kawalan treatment rawatan. Seloknya siram seminggu sekali. Pokok dewasa punya. Yang pokok dewasa lah. Kalau pokok kecil tak apa. Sama ada macam Cik Daniel bagi tahu tadi, kita sembuh sikit dekat kotak ke ataupun dekat kayu ke. Okey, kat board ke. Lepas tu kita letak dekat tempat laluan dia. So anak-anak dia akan bawa tu bagi dia punya koloni dia, ratu dia. Itu teknik kita nak hapuskan anak-anak lah, salah satu cara. Tapi kalau kita nak buat treatment kotak. apa dia? Siang filponin tu kat Kat kotak. kotak. Sembuh lah, sembuh. Basah Kecil tu. lah. Lepas tu letak dekat tempat laluan dia. Okey. Itu cara kita nak hapuskan termite anak-anak. Ini je. Okey, saya ingat ini yang asas. Yang lain-lain Siput tak silap satu lagi nama apa nama? Apa nama butok? Siputok. Siputok. Pernah baca tu siputok. Nama pun macam siput dah. Tapi ada lah. Bahaya itu saya lupa bahaya. Saya lupa lah. Siputok. Ini bahan dagangan dia ni. Itu je ya.
Siput tok. Ini siput tok. Itu nama dia. Siput lah. Ni brand dia. Pada kan bukan biotik. Saya tadi lupa, tak ingat. Kalau nak cari lah apa Untuk rumah. treatment untuk dia lah. Selain daripada Cenang warna ni hijab dia. Ha? Cenang warna ni cenang Yang lain tu kita pakai cenang warna ni. Kulat. Kulat. Baik. Dah salin dah. Dah dah. Untuk mencegah 7 perkara atau musuh tu, apa ni, ada racun khusus dalam tu. Oh dia. Sebab setengah daripada boleh kata cuka kayu. Cuka kayu organik, dia acid. Okey tak? Dia sekejap dia tahan. Tak balik. Untuk mencegah benda tu. Cegah boleh, tapi nak buat rawatan tak boleh. Okey, untuk rawatan bila dah berlaku berpakai ni. Ah, berpakai. Pencegahan tu dia cakap Cuka kayu. Cuka kayu serangga tak datang sebab bau dia. Sebab busuk dia. Tapi kena tengok. Tapi kena kerak. Setiap 3 hari. Oh. Pada organik. Lepas sembuh, kena cek balik pH dia acid. Dah cuka kayu nak pakai dia tak boleh campur tong. Tong baja tu. Kena berasingkan. Maksudnya tak boleh campur dengan tong yang kita pakai baja dia mikro. Kalau tak dia bunuh. Kena asing. Kena buat untuk khas untuk dia je. Kalau kena tengok jugalah. Kalau biasa orang Kelantan ni dia ni, saya orang Kelantan saya tahulah orang ambil mana cuka kayu. Cuka kayu ni kalau yang Thailand dia putih, dia bau dia jenis. Dia taping, model taping. Kan dah? Model daripada taping. Kalau yang kita punya gelap sikit. Warna perang. Warna perang sikit, yang tu dia kuat bau. Kalau yang Thailand tak kuat bau. Tapi biasa orang pakai untuk pencegahan dan satu lagi yang kena kanker. Sebab contohlah kalau pokok besar ina buah, dia kena kanker, masalah tak pakai racun tak boleh. So itu satu alternatif lah. Kita sapu pekat tak baju, sapu pekat kalau batang pokok yang kena Phytophthora ni kena kanker. Jangan baju air tapi sapu je. Dia keringkanlah batang tu. Lain-lain nanti kita nak buat demo pruning tu, kita potong je dahan tu, kan dia luka. So nak tampal balik luka tu, kalau tak ada 3 dressing kita boleh pakai cuka kayu juga. Tapi jangan campur lah air. Sapu pekat. Dia faham kan? Tapi yang saya cerita depan ni yang khusus untuk rawatan. Pencegahan boleh, tapi pencegahan kita taklah buat terlalu kerap sebulan sekali. Kalau untuk rawatan, ini. Baik, last saya pergi kepada solution untuk penyakit ulat. Untuk makluman pokok. Okey, untuk makluman banyak pekebun yang gulung tikar yang fras dah tak nak buat kebun dah. Okey. Yang fed up dah. Sebenarnya masalah pokok mati ni 90% kat sini. Bukan serangga. Serangga dia tak mati. Kalau dah teruk sangat dah kritikal jenis tuan kebun tu, jenis tuan kebun pun langsung tak monitor lah. Itu memang salah isteri lah. Cuma kalau serangga ni biasa pokok tak mati. Cuma dia terbantu, dia stres, dia masa yang lama untuk pulih, untuk recover balik. Tapi pulan ni, sekejap je kita tak rawat, memang out lah. Memang gulung lah. Itu yang sampai tahap dah tak nak buat ladang durian, tukar pula main kelapa. Biasanya tu lah. Okey, kulat. Dan kulat ni dia 30 tahun dia hidup di tanah. Contohlah kalau macam kulat akar putih, kalau kita buat treatment pun, lagi ada dia punya, kita kata tu mycelium dia tu, dia punya anak-anak dia tu, dia akan hidup. Even kita bagi racun, kita sembuh, kita siram, lepas pada tu lama sikit, time musim panas okey lah, okey, dia tahan. Tapi bila dah masuk musim hujan, dia lembab, dia akan berlaku balik. Pakailah racun apa pun. So better kita buat kawalan awal lah. Sebab tu kita show kan, masih nak tanam pokok lagi, cuba konsisten guna organik. Kawalan organik, dia panggil biological control. Contoh EM, efektif microorganism yang kita semua kat daun EM tahu itu semua yang kawalan organik itu untuk jangka masa panjang. Tapi bila kita dah masuk dalam kebun, dalam tanah kita tak boleh nak pakai racun kimia. Dia boleh bunuh.
Selain itu kita pakai mycorrhizal. Okay. Mycorrhizal yang bagusnya selain dia punya mode of action dia akan salut dekat akar. Okey, yang ni untuk cegah daripada kulit kanker akan datang, kulit akar putih yang ini. Dan at that time dia akan bantu untuk pertumbuhan akar baru. Akar serabut tu, akar lateral tu akan lagi cepat rembes, lagi cepat rangsang. So belilah baju kompos ke baju organik. Dia duduk dalam kompos dengan organik je, dalam NPK dia tak letak. Kalau ada masam lah, mati mycorrhizal ni. Dia biasa duduk dalam kompos dengan baju organik je. Kompos baju organik. Pernah dengar macam Bayu Enrich? Pernah? Bayu Enrich, Fekra punya. Dalam tu dia ada mycorrhizal. Lepas tu dalam Black Wizard pun ada mycorrhizal, betul? Ada. So mycorrhizal ni dia bantu untuk jangka masa yang lama supaya pokok kita tak kena penyakit pula untuk akan datang in the future. Okey, dalam waktu yang sama juga dia akan bantu pertumbuhan akar-akar yang baru. Okey, dah boleh nampak tak? Apa mekanisme yang boleh kita guna untuk bagi akar tu cabah? Banyak kan? Tadi pegang akar masa demo bagi tadi. Lepas tu auxin, hormon yang saya sebut. Kena ingat ni. Auxin. Okey, lepas tu apa lagi? Humic acid. Mycorrhizal pun sama. Sebab banyak lagi. Banyak perkara kita boleh buat. Tapi vitamin B1 tak boleh. Dan satu lagi biasa pengguna, siapa tahu? Trichoderma. Trichoderma ni ada banyak jenis lah. Poningi, Azanio. Banyak lah. Tak kisahlah guna mana-mana. Cuma once kita dah apply benda ni, kita tak boleh nak campur lah dengan racun kimia. Itu Lepas betul tu kita tak boleh nak pakai air klorin. Dia boleh bunuh. Kena pakai air semula jadi. Air kolam ke, tipu air ke. Boleh faham kan? Okey. Ini untuk jangka masa panjang. Walaupun kita Ni semua kalau insyaAllah kalau kita konsisten daripada awal lagi, hujan lebat ke naik musim ke-7, insyaAllah tak ada apa-apa. Pokok boleh adapt lah kalau pangan lebih baik. Dia tak kena kulat. Dan risiko untuk kena tu ada, cuma rendah lah. Kalau kena pun dia boleh kata apa, boleh lawan balik sebagai antibody. Dia kalau bahasa mudah dia, 3 benda yang saya sebutkan tadi tu sebagai antibody pokok untuk akan datang nanti. Macam kat Kelantan ni selalu hujan. Main musim, orang Kelantan kata musim boh kat habis lah. Musim hujan ni, kalau siapa pakai 3-3 ni daripada awal lagi, kena konsisten, tak pakai racun. So racun kita jadikan dia sebagai rawatan. Bila dah kena pun kita guna. Okey? Tapi bila untuk rawatan tu, bila kita guna, yang 3-3 tadi habis lah. Habis lah, tak ada lah. Satu kena Top up mula. saya jual tu. Okey? Jadi benda tu pun nak kena apa ni? Penggunaan kata apa ni yang EM ataupun trichoderma tu pun nak kena ambil kira daripada segi kita punya program pembajaan juga. Tu nak tahu juga. Maksudnya nak masuk tu macam saya cakap selepas penggunaan racun sistemik macam Elliot. Selepas. Jangan sebelum. Nanti tak mati juga. Okay, tak adalah kira macam kalau once kita start organik tu sampai bila-bila tak boleh pakai kimia. Tak Tak ada lah, cuma kena gap. Itu je. Kalau lagi satu yang daripada 3-3 ni, kalau boleh nak pakai salah satu je yang tanah. Kalau kita pakai mycorrhizal, pakai mycorrhizal. Kalau pakai trichoderma, pakai trichoderma. Jangan campur. Kalau campur takut berlaku mutasi. Lagi Boleh kuat. faham? Dia asal dia benda ni dia mikro baik, bakteria baik. Okey. Tapi bila benda tu dah bergabung, yang baik jadi jahat. Bahasa mudah dia lah, berlaku mutasi. Sekarang tak nampak tapi side effect dia akan datang ni. Pokok tu dah besar dia. Tapi kalau berhasilkan boleh lah. Tak boleh juga. Better pakai single. Contohnya kalau satu kebun tu, boleh saya dah guna EM sampai bila-bila lah EM. M tak apa, dia mood dia dekat daun. Oh, maksudnya antara mycorrhizal dengan trichoderma tu. Dekat tanah. Dekat tanah, yang dekat tanah sahaja. Jangan campur. Dia banyak. Trichoderma pula kalau boleh pakailah yang satu jenis, dua jenis cukup lah. Jangan pakai polingi, jangan pakai azanium. Oh, banyak jenis pula. Dia ada banyak ni, ada 4, saya pun tak ingat, ada 4, 5 lah. Contoh macam, okay, saya pakai trichoderma tapi dekat Enrich tu dah ada mycorrhizal macam mana tu? Kalau macam tu pakai lah. Ha. Kita masa nak tanam tu kita letak
enrich tu sebab dalam tu ada mycorrhiza. After that kita bawa baja. Dia tak boleh tahan lama. So Okay. untuk the next maintenance, bolehlah kita nak tukar. Biasa 2 minggu je dia tahan. Oh, maksudnya yang enrich untuk penggunaan baja tu tak lama tahan lah. Tak lama. Microbe dia tak lama. Kalau kita dah letak APK pun sama, acid dia bunuh. Okey. Dah sebelum kita masuk ladang, cuba sebut dekat saya penyakit kulat yang tuan-tuan tahu. Cuba bagi. Contoh. Apa dia? Hawa daun. Okey, hawa. Kita bagi yang pokok vegetatif lah yang biasa kena, yang kena attack. Lagi? Sedar hawa daun. Sendawa angin. Sendawa angin. Okey, sedar angin. Atau bukan disebut sebagai pin disease. Lagi? Lagi sebut. Karat daun tu. Karat daun. Karat daun ni. Daun karat tu sedap daun. Yang kenapa lah, karat daun sedar angin tu dia punya Sama. solution sama. Hawa pucuk. Oh, pucuk sama dengan hawa daun. Apa lagi lah? Awak pucuk. Pucuk. Lagi sebutkan. Bintik merah. Bintik merah. Bintik merah tu karat daun. Apa dia? Kengkeh batang. Yang ke batang. Tapi dia dah tahu lah kan. Tak Bay dah tunjuk demo tadi. Top lah ni. Akar putih. Gepuk akar sama. Okey. Gepuk akar putih. Kulit akar putih, lepuk akar. Buat akar. Ada lagi? Lagi? Ada lagi tu, ada tinggal tu. Lupa lah. Antraknose. Antraknose. Baru tadi tengok. Aduh. Lepas tu bintik daun. Pomopsis. Okey. Yang ni saya ambil yang biasa berlaku lah. Bintik daun antraknose eh? Apa? Bintik daun ni? Pomopsis. Pomopsis durianus. Macam mana? Apa tu serangan yang mata? Dia bantu tu serangga. Duduk kat serangga, cacing, jadi cacing. Dia orang duduk kat sana. Dia bagian serangga saya tertinggal tadi. Yang tadi saya sebut. Mata tu biasa orang guna peradan. Okey, guna peradan. So pakai peradan ni start bulan 3 tahun depan 5 je. Bulan 5 tahun depan dah mula diharamkan. Negara lain dah lama dah, US, Thailand dah lama tak pakai. Sebab dia toksik. Dan dia tempoh residu dia bertahan toksik dia bertahan lama dalam tanah tu tahu tak berapa hari? 1000 hari. Lama. Lama 2 tahun. Ini paper daripada US yang saya sendiri baca lah. 1000 hari bukan sekejap lama. Bagus lah, tahan lama kat tanah tu. Satu Sebab makan. tu kalau kita pakai peradan Ini memang 2 tahun. untuk nematok sekalipun, cacing baik yang gembur tanah pun mati. Cacing mati. Cacing tu penting untuk penggunaan tanah. So aeration. Tapi mahal lah tuan. Macam mana? Mahal lah tu. Peradan. Kau pernah ada yang jaga baru memang kau. Kalau yang murah sikit boleh pakai lah. Dino Teflon tadi. Boleh pakai. Apa? Ini tu apa? Itu pun untuk cacing ni mantap juga. Yang satu lagi barrier tu flow pyro. Dia baru tu kan? Baru. Lupa pun pernah dengar juga sebelum ni yang apa ni bahan dagangan yang lain. Dah ada dah. Barrier bawa nak bawa masuk. Dia tak tunjuk tadi. Tu kan lupa tadi. Tapi tak apa, nanti kita tanya dulu. Okey, baik. Hawa daun, siapa tahu? Bonsai. Betul, boleh. Okay, saya bagi spesifik lah. Dua lagi kita boleh pakai salah satu copper. Okey, satu lagi Imacazole. Yang ni jangan lupa. Imacazole Dan daripada dua ni yang paling cepat, yang paling berkesan untuk awal daun, yang ni dia sistemik. Monster ni dia tak sistemik. Okey, yang sistemik yang ini.
Cuma nak dapatkan bahan dagangan dia yang daripada keluar barrier ke sengketa, so far saya tak jumpa lagi lah. Kalau Thailand ada dia punya bahan dagangan dia. Kalau Himakazon ni kalau tuan-tuan tengok dalam Shopee yang China punya, so far yang China punya masuk. Boleh je pakai. Okey, yang Cendawangin copper. Ya, apa? Copper kalau kita pakai, kita tak boleh campur. Kena pakai single sebab dia alkali. Okey? Dan benda ni kita tak guna siram makan. Mana ada sulfur dengan copper siram dekat tanah. Jangan bantai pergi siram kat tanah pula, ini untuk daun je. Okey? Copper ni. Jadi kalau pakai satu tong dia je. Tak boleh campur kan? Kemudian hawa pucuk. Hawa pucuk dia punya AI dia tebuconazole. Bahan dagangan ni dekat Malaysia ni nanti pun. Bio. Dia ni. Selain tu tak ada. Memang pakai Cuma terbukazol daripada lah. penyakit ni. Okey, kita sekarang dah sampai 3. Yang paling kritikal sekali lah berlaku pada pokok yang vegetatif, hawa daun. Jadi kena jaga sikit. Dia tak sampai 24 jam. Cepat dia menyebar. Pengalaman saya ubi 16,000 benih. Dalam masa 1 hari saya tak ada, saya keluar kejap ke kat Kelantan lah. Kena pula musim terpujuk, saya restock. Saya biar je, tak sebuah apa-apa racun. Dia duduk dekat-dekat sikit. Yalah benih kan, duduk satu baris dia panjang. Tak sampai dah 24 jam habis. Mati. Macam kering tu. Dia lah hawa daun ni. Dia part kritikal dia, bila dah dia attack kat daun, kita sembuh monstering ataupun kita bagi Himakazol. Himakazol ni sebenarnya variety yang kemudian saya baru tahu lepas saya belajar sana pergi Thailand. Monstering ni dia kat daun je. Bila daun tu pulih, kita sembuh racun tadi tu. Okey, berdebu putih, lepas tu daun pun bila kering, daun yang lembap kena hawa daun tu jadi kering. Kering tak ada sembuh. Tapi sekali lagi, dalam masa yang sama tuan-tuan akan perasan dalam tempoh dah 3-4 hari kemudian. Dekat batang pula berlaku putih. Dia letak pula putih. Dia beralih. Dia beralih. Dia pergi sampai ke batang. Dia attack kat batang pula. Bila dah attack kat batang, jadi nama penyakit dia Fusarium solani. Yang ni tak ada ubat. Yang ni memang kita pakai Himakazol tapi dah lambat. Dah kena tak boleh buat apa. Buang lah, cabut. Dia kalau dah attack dekat batang, batang tu akan jadi kering, kosong. Batang pokok tu jadi kering, kosong. Dia pun dah tak ada. That's why kalau kita kumpas batang tu, dia dah tak ada hijau. Dan dia dah tak ada. Dan dia tak ada, saya mati lah. Bila saya mati, pucuk baru nak keluar pun tak boleh lah. Bila sampai tahap ni memang sulam lah jawab dia. Okey? So kena ingatlah, antara yang paling kritikal untuk pokok yang kita tanam, baik pokok yang kita tanam ataupun benih yang kita beli simpan tak nak tanam lagi, yang ini kena jaga. Kalau belum pernah sembuh, lagi-lagi musim hujan lah, musim hujan. Panas tak payahlah. Musim hujan kalau belum pernah sembuh, better sembuh lah. Monsteri ni. Okey, ni monsteri ni. Satu lagi kita boleh pakai Mangkok Z. Tapi Mangkok Z ni lebih kepada kawalan. Yang tak kena lagi. Okey. Sebab sikit kanker, semua dah tahu sebut kanker apa dia? Elliot. Lagi kita boleh pakai yang ni yang tadi kita guna Elliot. Satu lagi kita boleh pakai Ridomil. Ridomil ni saya kata punya. Okey. Sama ada Ridomil ataupun Elliot. Tapi Ridomil paling mahal lah setakat ni. Yang paling mahal lagi Ridomil Gold. Gold ni dia ada Mangkok Z dalam dia. Dia untuk daun dengan batang sekali. Mangkok Z. Ridomil ni lebih kepada nak treatment lah. Sembuhan. Dari dua. Ha? Dari dua. Kombinasi. Ulat akar putih. Ulat akar putih yang biasa satu fenomena, bukan fenomena baru juga dah lama.
Tapi yang ni kita tak perasan sebab dia punya indikator dia bukan dekat luar. Dia dalam tanah. Dia dekat akar. So bila pokok tu kuning, daun gugur, bagi racun apa tak jalan, kita kena korek sikit. Tanah tu, tengok dekat akar serabut tu ada tak putih-putih? Berbenang putih. Bagi berbenang putih. Kalau ada, itu tanda pula akar putih. So gambar dia, sampel contoh nanti kita hantar dulu. Dia punya AI dia, cuma saya nak bagi tahu, okay, AI dia ni hexaconazole. Dia punya bahan dagangan dia Envil. Dia pun ada satu sampel ni. Ada eh? Tapi murah sikit ni. Ini hexaconazole. Tengok dekat AI. Ini eh. Cuma pula akar putih ni, bila kita dah buat treatment, sebenarnya kita buat treatment kat tanah tu, bukan kat pokok. Pokok kalau dah kena, pokok besar insya-Allah kita nak selamatkan lagi, ada harapan yang baru kena. Tapi biasa kalau kena macam ni pokok mati, lubang yang sama kita tak boleh tanam dekat lubang yang sama. Dan lubang tu kita kena layu api. Kena layu api. Bukan kita bubur je racun, lepas tu kita tanam di sebelah pokok tu pula akan kena. Baru belas. Dia kena balik. Dia akan kena balik. Kulat nak tak nak, mati dia dengan api je. Dengan racun sebenarnya tak mati. Dia cuma lemah kan. Dia bukan bunuh. Kalau bunuh pun mesothelium dia banyak lagi. Okey. Layu api kat dalam lubang tu. Cuma lubang yang sama tak boleh kita nak sulam kat kawasan tu lah. Dekat lubang yang sama. Lubang yang dah kena penyakit. Untuk pula akar putih. Dan pula akar putih ni 20 tahun dia hidup. Simptom lah kalau kita nak perlu Kulat. bulat putih tu. Dari tahun 2020. Macam mana? Dia kalau dulu masa kita buat kursus kat sini, kita tunjuk lah dia kata dalam penyakit pokok akar, akar putih, apa-apa saja penyakit yang dalam tanah, bukan kat luar. Simptom dia sama juga kat daun. Biasanya kuning. Kuning cara gugur macam mana, kuning dia macam mana. Okey, contohlah. Kalau macam pula akar putih ni dia bila dia kuning serentak. Lama sikit dia gugur. Dalam pukul serentak. Dia serentak kuning. Lepas tu yang kedua, pucuk yang baru nak keluar tu, mata beras tu dia ada stok kat situ je. Dia jadi hitam. Lepas tu yang ketiga, kita boleh tengok banyak tunas air keluar. Pucuk air tu keluar. Yang ni kita boleh consider dah kena penyakit je lah. Cuma nak dapatkan lebih kepastian tu, untuk identify lagi, gali sikit tanah tu. Tengok dekat akar tu ada tak berbenang putih yang saya sebutkan tadi lah, berbenang putih. Kalau ada je, terus beli hexaconazole. Cuma pokok yang kena pula akar putih memang makan masa yang sangat lama untuk beli. Biasa 4 bulan. Jadi kalau pokok macam mana? Rawatan seminggu sekali. Kalau boleh buat 4 hari sekali. 4 hari sekali kita siram. Sampailah keluar pucuk baru. Indikator pokok yang sembuh sama saja. Baik penyakit pokok akar, baik penyakit yang tadi anai kan. Kalau dia pulih, pucuk baru dia flushing banyak keluar, muntah pucuk lah. Bila dah sampai tahap tu, maknanya pokok tu dah recover, dah mula pulih balik, so kita stop makan racun. Okay, dah faham kan? Tuan, yang penyakit akar putih ni, tuan lihat dia simptomnya lebih kepada lihat kan, kalau pokok lain tu sama tak dia punya simptom? Macam getah boleh. Kalau Boleh. buahannya lain, rambutan tu. So far, dia durian yang senang kita. Tapi simptomnya lebih kurang Sama, lah. semua cerita sama. Contohlah, contoh pokok doko. Ni tanam doko, kat doko yang orang lama tanam, suka tanam. Kalau kita anai, kita tengok macam mana. Anai ni, dia akan botak dekat atas dulu. Pucuk yang atas sekali dia gugur. Daun bawah dia lagi. Dia gugur sikit, ranting pertama, ranting kedua, ketiga. Tapi bawah tak ada daun lagi. Itu satu. Berlaku juga kat pokok doko. Doko duku langsat tu, kalau kena anai, dia punya simptom pun sama. Dia akan botak kat atas. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator dia, bila yang gugur tadi tu, dah yang gugur tadi tu, jatuh je, kita tengok kosong, ringan, angkat, berleput. Confirm anai. Kalau tuan-tuan belah tu, dia punya batang dia keluar anai tu. Ini bukan anai yang busuk tu, dia tak buat busuk. Anai dalam tanah. Yang rosakkan pokok ni duduk dalam tanah. Okey. Lepas tu ada 3 lagi. Pokok akar ni ataupun Pythium, bahasa Inggeris disebut sebagai Pythium, pokok akar. Dia punya
Solution sama dengan kereta batang. Okey, dia sama dengan kereta batang. Kita boleh pakai air ataupun redomen. Tapos pokok akar pun sama, dia akan pokok akan layu, daun kuning. Okey, dia lambat sikit tumbuh. Dia kuning tu dia steady dekat daun. Okey, pokok akar disebabkan air waterlogged. Kandungan air dalam tanah tu tinggi, pokok simpan air. So dia tak boleh nak pergi. Biasa yang berlaku ni pada tanah kebun serta tanah yang tanah liat. Kadang-kadang kebun cantik, kadang-kadang tanah kebun cantik, topsoil banyak. Tapi kena juga pokok akar. Sebab apa? Kuncinya dekat polybag. Tanah polybag, tanah semayan. Sebab tu media semayan sepatutnya dicampurkan dengan kompos ke, sekam ke, kokopit ke, supaya dia lembut sikit. Kalau kita siram air esok, benda duduk dalam tanah kita tak nampak. Kita siram air, tanah kebun cantik, topsoil banyak. Tapi bila dah berlaku pokok akar, tuan-tuan gali bawa keluar balik pokok tu. So bentuk tanah yang dalam polybag tu masih ada. Itu punca dia. Dia lock kat situ lah. Air tak boleh nak pergi. Nak tahu air tu boleh pergi tak pergi sebelum nak tanam salah satu tip. Kalau kita nak tanam pokok kita tu okey, kita okey. Benda yang kita beli tu, kita siram air, kita biar. Tengok berapa lama air tu sedap. Kalau dah lama sangat pun duduk statik air dekat permukaan polybag tu, elakkan kita tanam lagi, tapi kita buat penukaran media semayan. Tukarlah. Biasa kita akan buang daripada bawah. Kita celup dalam air dalam baldi ke, kita celup sampai tanah tu dah hancur, terlerat. Lepas tu kita ni lah gantikan, masuk dalam polybag lain, kita ganti dengan kompos, tanah sawit bakar tu, kita gantikan. Selepas 3-4 minggu baru kita tanam. Sebab apa? Sebab tanah tu tak compact lagi, akar tak pegang lagi tanah. Okay, boleh faham eh? Jadi nak tahu, kalau yang dekat polybag kita siram air tu bertakung lama, tak meresap. Yang kedua, kalau dekat lapangan, kalau tanah kita tak cantik, 2 hari dia tak kena air, dia mekah, dia crack. Tanah macam ni tak sesuai untuk tanam durian. So kalau kita nak buat treatment pun ambil masa yang lama lah, kena banyakkan organik je. Okay. Anthracnose, 2 lagi Anthracnose. Kita akan pakai racun apa? Siapa tahu? Anthracol. Bahaya juga. Dengan main konsep. Apa dia? Mana ni? Anthracnose. Okey. Anthracnose ni rupa dia macam hawa juga, tapi dia ada pusar dekat daun. Bukan daun kering, daun tu. Dia biasa dia kering dekat ujung. Yalah, kering dekat ujung lah. Dia daun tu dia. Dan daun tu lepas tu kat ujung tu. Okey, dia burn di sini Okey. Hawa ke overdose ke boleh jadi dia burn kat sini. Tepi pun boleh jadi, tengah pun boleh. Tapi bezanya, kalau yang anthracnose tu dia ada pusar je. Pusar hitam macam ni. Nampaklah bulat macam kesalika macam tu. Jadi pusar tu anthracnose. Okey, makan sikit. So bila kena macam ni, first kita gunting, buang ujung daun tu. Gunting lah kalau rajin. Kalau sikit-sikit, kalau banyak tak boleh lah. Atau sembuh apa ni, anthracol. Okey? Anthracol yang bahaya punya tu. Anthracol. Lagi satu, Mancozeb. Okey, the last one, Formopsis. Okey, Formopsis ni bahasa Melayu dia bintik daun. Saya sebenarnya sudah ada dah sampel ni, saya hantarlah gambar. Saya pun pernah buat posting keadaan ni. Okey, bintik daun ni biasa berlaku lepas hujan lah, kawasan lembap. Dan Kulat memang suka cuaca yang lembap. Okay. Dia akan berlaku bintik-bintik kat daun. Okey, bintik-bintik kuning. Bukan bintik kuning pudar. Kalau kuning pudar tu tanda kurang unsur zinc. Dia bukan kuning pudar tapi putih. Putih tu bintik tapi warna putih. Yang tu kurang unsur zinc. Kalau dia kuning, okey, dia kuning, ada hitam sikit, kuning berumbang, itu Formopsis. Formopsis ni bintik daun bahasa Melayu dia. Dia punya AI dia apa dia? Carbendazim. Itulah last.
Okey? Boleh faham kan? So tengoklah benda ni. Sebab pekebun jati ni, pekebun durian ni sebenarnya kena ada satu stor kita simpan. Ratus harga kulat ni mesti kena ada. Dan sebagai standby lah untuk kawalan kalau sekiranya berlaku. Memang kena ada benda ni. Okey. So Okay. ada soalan? Sebagai summary nak tanya, ada tak you macam nota kan? Let's say hawa daun macam ni dia punya logo dia. Obat dia ni. Tak kita orang belajar. Ada tak nota dia macam hawa daun rupa dia macam hawa daun. Dia punya apa ni racun dia macam ni. Ada tak? Boleh ni kita hantar. Kalau dapat macam tu kita penggunaan kita gambar lah. tulis sedawan angin macam mana, obat dia kupa macam mana, dia punya ubat dia lah. Okey, yang apa nota tu. Okey, saya dah buat juga PDF. Satu lagi sebenarnya Jabatan Pertanian pun dah sediakan. Macam sini kan you buat nota ni kita tak tahu. Nak gambar lah. Lagi cantik lah kalau ada. Okey, boleh ni kita Kalau hantar. ada lah kan. Cuma saya akan bagi dua lah. Jabatan Pertanian pun dia dah bagi. Cuma dia tak komplit. Dah ada. Oh lah, mana yang ada lah, mana ada untuk mudah kita mudah tengok daun macam ni, ubat dia macam ni. Boleh, ada soalan? Kawasan Relam yang telah kena serangan dekat putih. Okey. Berapa lama kita boleh gunakan sebelum makan ni? Sebab walaupun dah lama kami ni, walaupun benda yang telah diproses, dia masih menyebabkan cembusan semula. Walaupun kita dah buat terima. Berapa lama kita boleh gunakan semula makan ni? Masa yang telah diserang. Maksudnya lepas kita dah bagi racun Hexaconazole lah. Pada rawatan ataupun Okey, nak guna baja organik balik lepas kita buat treatment tu. Okey. Sampailah macam saya bagi tadi, sampai kita tengok pucuk baru keluar, flushing. Dah pulih. Oh, kita start balik. Oh, masuk. Tetapi walaupun kita dah guna 2-3 minggu, tapi tidak menunjukkan sebarang perubahan pada pokok. Masih sama. Daun kuning, gugur. So masa tu kita tak boleh pakai lagi baju organik. dia sampai 20 tahun. 20 tahun. Oh, maksudnya memang okey. Dia 20 tahun hidup. Okey. Dalam tanah ni dah ada bakteria baik jahat. Dua-dua ada. Sebab tu bukan kat Malaysia je, kita diperkenalkan, didedahkan dengan pertanian mampan. Kalau siapa pernah dengar pertanian organik, ada racun organik yang boleh membantu juga. Maksudnya bila kita bagi dia dekat tanah, dia akan tekan yang baik tu naik ke atas. Bakteria baik tu yang akan bina antibody secara automatik, secara semula jadi. Bukan berbanding 20 tahun ada, 20 tahun tu kita bagi racun je lah. Tak. Tapi dia melemahkan. Bila kita bagi racun, dia akan melemahkan patogen tu. So after that, bila pucuk baru dah keluar, maknanya pokok dah mula pulih, kita boleh masuk balik organik. Boleh masuk balik organik. Nasihat saya bila dah pulih, dah masuk organik, cuba kita pakai beralih kepada biological control, kawalan organik yang saya sebutkan tadi lah, trichoderma. Kalau tak, benda tu sebentar settle. Tak boleh. Okey. Menjawab soalan? Kalau trichoderma tu penggunaan dia buat sebulan sekali je. Dia akan berlaku juga lagi lepas hujan. Sebulan sekali. Dia akan berlaku juga. Cuma sebab tu Dia dalam ada pengurusan serangan kawasan ni, ni kita dia ada pakai ni. kawalan, dia ada Lepas tu kita switch balik tadi. so kalau tak nak berlaku lagi untuk akan datang, kita buatlah kawalan 2 bulan sekali. Buat kawalan 2 bulan sekali. Benda tu akan ada je, sentiasa ada. Bagi saya kalau kawalan saya akan lebih prefer organik. Kawalan organik tadi. Tapi kalau pokok tu dah kena penyakit, beralih kepada ni lah, treatment lah. Pakai racun bulat, Hexaconazole. Okay, faham kan? Okay. Itulah, saya ingat sekadar tu saja. Kalau tak masuk buku kita ni. Okey.